Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saudari juru acara majlis. Oh, balik dah. Okeylah, jimat masa kan, tak payah sebut ramai kan. Kepada pihak tadbiran College Institut Teknologi ANS Al-Ustaz, para pensyarah, kaki tangan, tadbiran, abang kita ni yang duk buat live, seterusnya adik-adik, anak-anak pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya, saya merakamkan setinggi rasa syukur kepada Allah. Pada pagi yang mulia ini, penuh barakah ini, Allah mengizinkan kita semua untuk berada dalam dewan yang sejuk, yang permai ini, bersama-sama untuk program cegah jenayah syariah Ejaz yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dari Kedah Darul Aman. Dan kita ada secara semuka juga live. Ni live ni apa ni? Facebook ke TikTok? Saya bimbang sekarang ni tahu live ni. Takut jadi macam Kak Long, saya beti tu. dia viral macam-macam sekarang ni kan. Dia balas orang lain pula balas dia. Jadi balas membalas itu amalan mulia sekarang ni. Suka sangat dia balas membalas ni, mengaitkan, menjatuhkan maruah. Jadi elokkan benda-benda tu nah. Jangan salah gunakan media sosial ini. Jangan salah gunakan. Gunakan untuk kebaikan. Jadi, terima kasihlah pihak pengurusan Institut ANS menyediakan platform ini. Walaupun dalam dewan ini, saya dapati ada yang non-Muslim. Cuba angkat tangan non-Muslim. Berapa orang nak tengok? Okey, saya harap kita berlapang dada, minda terbuka. Kita bukan nak sentuh secara terus berkenaan dengan agenda agama dan sebagainya. Cuma kita nak sentuh bab enactment kesalahan jenayah syariah Islam lah. Kenapa non-Muslim juga perlu mengambil tahu? Sebab dalam banyak-banyak kes memang terdapat non-Muslim, rakan-rakan kita yang bukan Islam ni, yang memang kita tangkap terlibat dengan tangkapan. Salah tak salah cerita lain, tapi kalau ada kes memang kita tangkap juga. Sekurang-kurangnya nama dia akan sampai rekod di balai polis. Jadi kepada non-Muslim pun saya ingat kena ambil perhatian juga. Saya rasa seronok sangat-sangat pada pagi ini dalam dewan ini. Semuanya kuat iman semua ni. Lelaki dan perempuan semuanya berpurdah. Jadi semuanya berpurdah. Lelaki dan perempuan. Saya rasa hebatlah student NS ni, memang hebat. Kalau dulu nak suruh pakai tudung, Allah cukup susah. Tudung susah nak pakai, tapi bila naik motor, dia bubuh helmet mudah pula. Helmet punya besar, punya berat, dia boleh bubuh bila letak atas kepala tu. Tapi tudung yang nipis je, tak boleh pakai. Jadi sekarang ni baguslah, kuat iman purdah semua. Cuma saya tengok perempuan lebih ramai daripada lelaki kan. Saya ingat dalam 80%-nya perempuan di sini. Tapi saya okey, perempuan ramai saya seronok. Sebab orang lelaki-lelaki boleh menikah 3 kan, 4. Pakai ambil seorang 1, 4 habis perempuan tu. Kan? Tapi kalau perempuan, kalau lelaki-lelaki lebih macam mana nak buat? Siapa orang lelaki-lelaki sanggup bermadu sini, cuba angkat tangan. Oh, ada juga yang sanggup. Okey. Tadi saya tengok kita punya juru acara tadi penuh dengan pantun. Habis masa dengan pantun. Okey, itu pun kreatif juga. Tahniahlah yang boleh reka pantun. Saya pun pantun juga.
Daun Selasih dari Nami, terima kasih jemput kami. Okey. Nama saya Ustaz Ruslan. Nak pesan jangan duk meluat dekat mak dan ayah. Sekejap lagi ada soalan, siapa dapat jawab dapat hadiah. Tu pantun tu. Oh, tak perasan pantun? Sia-sia saya pantun. Okey. Saya asal daripada Terengganu, daerah Besut, sepadan Kelantan. Lepas Besut tu, lepas Kelantan tu Besut lah. Rumah saya tak jauh dengan rumah Ayah Pin. Tahu Ayah Pin? Ajaran sesat kan? Apa nama dia ajaran tu? Apa nama ajaran dia? Kerajaan langit, ramai yang tahu. Biasanya pengikut dia tahulah. Biasanya macam itulah kan. Okey, saya berhijrah ke Kedah ni sudah lama, 29 tahun yang lalu. Bulan 3 tahun depan, 16 bulan 3 tahun depan, cukup 30 tahun. Begitu lama saya berkhidmat di sini. Cakap pun boleh cakap Kedah dah. Satu tempoh yang lama lah, 30 tahun ni memang lama lah. Kalau kita ada anak pun, anak dah besar, dapat cucu dah. Memang saya dah ada cucu. Anak tak ramai, baru 7. Tak ramai, nampak halus tapi 7. 3 lelaki, 4 perempuan. Menantu ada 2. Cucu ada 3. Anak cukup setakat 7 lah. Tak cukup lah sebab isteri saya pun dah agak berumur dah. Kalau nak anak juga tak boleh juga, kena dengan daripada ibu lain lah. Tapi saya tak bercadang lah untuk tambah ibu tu. Cukup lah setakat ada ni, bahagia dah cukup dah. Alhamdulillah. Ada orang tanya saya, Ustaz kenapa tak mau tambah seorang lagi? Ustaz takut bini kah? Saya kata saya tak takut bini saya. Tapi bini saya tu menakutkan saya. Itu yang tak tahan tu. Okey, 29 tahun saya bergeluman dengan saya menguruskan banyak bahagian. Saya duduk bahagian penguatkuasaan, tangkap khalwat, bahagian masjid, surau dakwah, kemudian bahagian halal, nikah kahwin. Boleh katakan hampir semua unit, semua bahagian saya ada pengalaman. Tetapi yang paling mencabar unit penguatkuasaan. Ini satu unit yang betul-betul mencabar. Sebab ialah kan orang khalwat kan. Khalwat ni tengah malam, pukul 2 pagi, kita tengah tidur. Kita tengah syok tidur kan dengan bini kita. Boleh sebut itu? Tapi jangan nak bayang pula. Tiba-tiba telefon, Ustaz Ruslan, tolong main Ustaz. Ada orang khalwat. Pukul 3 pagi, jaraknya setengah jam nak sampai. Elok kita basuh muka, gosok gigi, pakai baju. Sampai-sampai mereka pun siap khalwat. Kita sampai, dia belah balik. Kita pun ikut dia balik. Sama-sama balik bye-bye. Jadi, tahun 2000, berapa 2002 ke? Ke 2002 ke? Bukan 2007 lah. Saya lupa dah. Paling banyak kes. 2000, sampai tak waya ni. Sebab saya akan bertanya banyak lagi dengan peserta semua, soal jawab. Tapi jangan takut. Okey, jangan bimbang. Kalau tak silap saya, tahun 2007, 200 kes tangkapan kita buat. Bukan 200 orang, 200 kes. Kalau nak kira orang, mesti kali 2. Sebab orang khalwat ni mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang-seorang tak ada khalwat. Ada boleh khalwat seorang-seorang? Orang tanya, buat-buat tak khalwat Ustaz? Dia mesti kurang-kurangnya 2 orang. Jadi 400. Itu kalau sepasang. Kalau dalam rumah tu, dalam bilik tu 4 orang, 5 orang, 3 lelaki, 4 perempuan, 5 lelaki, 7 perempuan, 6 lelaki, 1 perempuan, sudah lebih bertambahlah dia punya jumlah ini. Ini 200 kes yang sempat kita tangkap. Yang kita ligan, mereka lari tak kira lagi. Tu tak masuk lagi yang mereka ligan kita lari pula. Jangan buat main. Ada juga satu kes di Taman Bersatu. Ada orang Taman Bersatu sini? Ada? Tak guna punya Taman Bersatu. Okey. Ada satu kes, pukul 1 pagi kami sampai. Pukul 1 pagi kami sampai. Dia ni bekas polis yang dibuang kerja. Ada masalah sikit.
Okey. Oh silap saya sebut pula dah, ya Allah. Sorry lah. Orang lain kot. Jangan identiti ya. Tak boleh Sorry. Sepatutnya saya tak sebut lah sepatutnya. Sorry ya. Bukan dia orang lain. Aduh ya Allah. Sorry. Tapi saya tak sebut nama lah. Dalam taman tu ada banyak ramai polis. Ramai ada pencen. Okey. Jangan duk percari pula. Siapa punya haram buat malu taman Jangan duk percari. Stop tu. Dia ni kami masuk pukul 1 pagi. Okey, dia keluar. Sebab kita bertindak atas aduan. Dia orang keluar. Dia buat keluar pisau. Pisau Rambo you. Tahu pisau Rambo? Kalau kena dia keluar dengan perut-perut sekali. Dia tarik. Saya kata tu apa tu? Tak kenal. Pisau dia. Oh pisau. Nak buat apa ni? Saja pegang dia dah. Dia dah mengugut kita. Jadi dalam peperangan mana sekalipun, bila musuh tu nampak membahayakan kita takkan nak masuk juga kan? Kita mesti gustan. Gustan bukan mengaku kalah, tetapi mengatur strategi masuk balik. Okey, tak dapat malam tu. Kita tak masuk, tak geledah rumah dia, bahaya. Duduk tak lama, dia ditangkap. Atas alasan penyalahgunaan senjata dan sebagainya lah. Maknanya dia tak akan lepas juga. Sebab itu, kepada anak-anak di sini dalam dewan ini, kalaulah ada pihak penguatkuasaan mengambil tindakan tangkapan, sesatan dan sebagainya, tolong berikan kerjasama. Jangan bantah, jangan berkasar, jangan memaki hamun. Sebab banyak section dalam enactment kita, enactment sivil, siapa yang menghalang penjawat awam, siapa yang menghina, mengencam, siapa yang tidak memberikan kerjasama, dahlah khalwat, maki pula pegawai penguatkuasa. Dahlah khalwat, tak bagi kerjasama pula. Section jenayah sivil pun sangkut, jenayah syariah pun sangkut. Lagi banyak kes. Sebab itu kalau terlibat, kalau ditangkap, disiasat, diperiksa, tolong berikan kerjasama yang sebaik-baiknya. Kita bimbang kalau kita melawan, kes akan banyak. Lagi banyak denda akan kita kena. Baik. Isu rumah tangga pun banyak juga saya kendalikan. Bergaduh, laki bini, mak ayah bergaduh. Ya Allah. Biasanya kalau suami isteri bergaduh, mak ayah bergaduh, siapa jadi mangsa? Kenapa anak-anak? Bukan anak-anak, saya jadi mangsa. Kenapa anak-anak pula? Saya jadi mangsa. Dia orang main mengadu, ya Allah. Ada satu kes tu, ya Allah Ustaz, tolonglah panggil mak ayah saya sekali Ustaz. Pasal apa ni, adik? Mak ayah saya ni bergaduh, ya Allah Ustaz, tolonglah. Yang gaduh pasal apa? Tak tahulah, mak marah kat ayah sebab minum ayat ketum. Oh, mak marah pasal ayah minum ayat ketum. Tak, bukan pasal ayah minum sangat Ustaz. Hantu pasal apa? Pasal mak minta sikit, ayah tak bagi. Bergaduh ayat ketum, ya Allah. Mak ayah bergaduh pasal berebut ayat ketum. Itulah. Ada macam-macam lah isu rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga ini. Saya harap adik-adik yang ada dalam dewan ini datang daripada keluarga yang bahagia. Mak ayah okey, tak ada masalah. Ada yang main mengadu, dia main duduk depan. Saya kata, ada apa bang? Ada masalah pun, boleh saya bantu? Okey Ustaz, tolonglah. Saya ni bergaduh dengan bini saya Ustaz. Saya kata, duduk gaduh pasal apa? Duduk elok-elok tak boleh ke? Alah biasalah Ustaz, laki bini kan. Ustaz pun ada bini kan, takkan tak pernah gaduh kot. Amboi baik tahu mana Ustaz. Ya Allah, dia buah aku pula dah. Dia bergaduh dengan bini, buah kita pula dah. Dan tak apalah, orang main dengan masalah kan. Saya kata, ini main dengan siapa ni? Dia kata, saya main dengan bini saya Ustaz. Bini ada kat mana? Ada kat belakang. Boleh panggil masuk tak? Okey Ustaz, boleh panggil. Tahu dia panggil apa kat bini dia? Dia pergi di kaunter, dekat orang ramai. Dia panggil bini dia. Babi main masuk tak? Dia panggil babi kat bini. Yang babi pun masuk. Babi pula dah. Yang bini dia pun masuk lah. Saya kata, mampu dah pejabat hari ni, babi masuk bilik aku. Kena samak dah hari ni. Dia panggil babi kat bini. Depan orang ramai di kaunter tu. Kalau hang marah macam mana sekalipun, tak payahlah panggil babi. Hang adjust sikit ayat tu, perkataan tu. Hai baby. Bunyi baby tu kan nampak cantik sikit. Begitulah keadaannya. Jadi
Keluarga juga akan menyumbang kepada berlakunya jenayah syariah. Tu. Anak-anak tak bahagia, anak-anak serabut, dia keluar, dia terpaksa cari ketenangan dengan kawan-kawan, terlibat dengan terpengaruh. Jadi siapa-siapa yang ada masalah keluarga mak ayah, tolong buat sesuatu. Sekurang-kurangnya mari report kat pejabat agama, bahagian unit konseling. Kita ada unit konseling yang boleh membantu. Kita tak boleh selesaikan, tapi kita boleh membantu. Itu je yang kita mampu buat. Ada seorang tu dia gaduh, dia kata, "Ustaz, saya bergaduh dengan bini saya." "Bergaduh lagi?" "Bergaduh, Ustaz." "Awak ada gaduh ni?" "Tak, saya bukan nak gaduh pun, Ustaz. Tapi saya, mungkin silap saya kot." Dia kata, "Saya melawak dengan bini saya." Saya kata, "Hang ni muka tak elok, muka 4 segi." Dia pergi kata kat bini muka 4 segi. Ya Allah Rabbi. Yang bini dia tu memang 4 segi pun. Kotak tu. Awak ingat perempuan boleh diam ke kalau kena maki, kena hina macam tu? Ingat isteri takut ke kat suami? Dia tak takut, dia cuma hormat je. Dia kata kat orang muka 4 segi. Abang tu macam ninja turtle. Dah pada muka suami dapat ninja turtle sebiji. Bergaduh. Puncanya melawak, kata kat bini muka 4 segi. Allah teruknya. Itu kata, antara suami isteri siapa yang paling sabar sebenarnya? Isteri? Eleh mengaku sabar. Tak bagi duit dah muncul. Ajak pasal malam, suami tak mampu, dah marah masa muka dah. Orang lelaki paling sabar sebenarnya. Tak percaya? Nikah nanti tahulah. Dapat anak umur 5 bulan. Anak 5 bulan menangis pukul 2 pagi. Sakit perut, demam, nak susu. Siapa bangkit? Isteri bangkit. Dia bukan boleh dengar anak menangis. Suami bangkit tak? Tak, sebab suami seorang yang sabar. Betul. Betul tak? Anak menangis kuat macam mana pun dia sepatah haram tak bunyi. Sebab dia sabar sangat. Isteri, orang perempuan jangan marah suami ketika itu sebab dia sedang menuju ke syurga Allah. Dia sabar tu. Okey, baik. Saya tak mau sentuh bab rumah tangga, cuma nak abang kata selarunya rumah tangga akan menjadi punca berlakunya jenayah syariah ini. Okey, anak-anak keluar mencari ketenangan dengan kawan-kawan, terpengaruh, dia akan bermudahlah terjebak dengan perbuatan pelanggaran jenayah syariah ni. Baik. Mana dia punya remote tadi? Baik nah. Itu sebagai mukadimah kita pagi inilah. Baik nah. Kita adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Orang Islam sebaik-baik umat nak dibandingkan kenapa sebaik-baik umat? Sebab kita akan menyuruh berbuat baik dan mencegah segala perbuatan mungkar. Sebab tu di Jabatan Agama ni dia ada 2 unit yang penting. Unit dakwah. Dakwah ni mengajak orang buat baik. Tak selesai masalah. Sebab ada juga yang perangai yang tak elok. Maka ada pula unit penguatkuasaan. Unit dakwah dia akan panggil orang buat baik. Unit penguatkuasaan dia akan cegah orang buat jahat. Amar makruf nahi mungkar. Itu peranan antara peranan pejabat agama. Jangan lupa lah, sekali ada soalan seksyen-seksyen kesalahan jenayah ni, saya akan soalan ada hadiah tau. Ada hadiah. Hadiah. Tak, sungguh saya tak mohongnya. Saya bagi hadiah sebanyak, kalau satu jawapan saya bagi RM100. Bukan RM100, saya bagi RM100. RM100. Baru RM1. Ikut saya, nak bagi apa pun duit saya. Nak bagi tak bagi tak apa, tak boleh kata apa, tapi saya bagi. Dengan syarat betul jawapan. Kalau salah bayarkan saya. Baru adil. Baik. Kita sekalipun, saya budak-budak sekolah ustaz, macam mana nak cegah orang buat maksiat? Saya bukan ada kuasa apa. Ada cara dia. Ada cara dia. Tengok orang tak puasa. Ni bulan puasa minggu depan ni. Lagi 3 hari kan? 4 hari lah. Lagi 4 hari lagi had kita nak puasa. Kalau umur panjang kita puasa. Kalau umur pendek, puasalah kita selama-lamanya. Tak makan tak minum lah. Di atas dunia ni makan macam-macam makan. Pukul 7 sarapan pagi, pukul 10 minum pagi, pukul 1 makan tengah hari, pukul 4 bubuk kacang, pukul 7 makan malam, pukul 10 sapa lagi. 6-7 kali sehari makan. Bila mati nanti,
kita pula yang akan dimakan oleh ulat-ulat dan juga cacing dalam kubur nanti. Kalau kita mati di dalam air, kalau kuburnya di dalam laut, di air, kita akan menjadi makanan kepada ikan-ikan itu. Kalau mati kubur kita di dalam tanah, kita pula akan menjadi makanan kepada cacing dan ulat. Nabi sebut, orang gemuk tak masuk syurga. Sudah. Saya nasib baik, saya kurui. Siapa ada gemuk ni? Siapa ada orang gemuk? Tak ada? Semua okey, slim semua. Mudah-mudahan syurga. Orang gemuk tak masuk syurga kah? Apa maksud Nabi? Maksud dia, orang gemuk ni dia makan belaka. Hak halal dia makan, hak haram pun dia makan. Sebab tu gemuk, dia dibalas belaka. Baik. Kemudian, kita akan tengok, apa dia adjust, kenapa kita membuat kempen program-program ini. Yang pertama sebagai satu usaha cegah. Kita nak cegah, nak berlaku juga. Tuhan tanya besok, kita boleh jawab dah. Aku dah buat ya Allah, kami dah buat ya Allah. Tapi setakat tu yang kami mampu. Kalau tak buat langsung, kami tanggung. Kami tanggung. Tapi sekarang kami dah buat. Kita menyampaikan, kita bincang, kita beritahu, kita salurkan maklumat. Apa seksyennya, apa kesalahannya, berapa dendanya. Kalau buat begini, apa kesan dia. Kita dah beritahu. Kalau berlaku juga, kita dah selesai dengan Allah. Baik, kemudian kita memperkenalkan enakmen kanun jenayah, kesalahan jenayah. Dulu sebelum ini dia panggil enakmen kanun kesalahan jenayah syariah. Sekarang enakmen kesalahan, bukan kanun. Dia ada pindahan-pindahan section sikit. Dan kita akan bincang dalam sesi yang singkat ini. Dia tak lama program ni, mungkin dalam 3.5 habislah. Tu dia lah 3.5. Boleh tunggu 3.5? Siapa nak tunggu, saya nak balik. Mana boleh tahan sampai 3.5? Tu pun ada melilau. Orang masuk dewan seminar ni, bila dia masuk dewan, dia nak tengok 3 tau. Apa dia? Dia tengok 3 muka. Yang pertama tengok muka penceramah, elok ke tak elok? Tua ke muda? Tengok, orang tua tak mau. Tengok setengah jam, tengok jam. Bila nak habis tau? Muka jam. Sikit-sikit tengok muka pintu. Dia kena belah dah. Jadi saya harap kita bertenang sini. Tak faham, tanya saya. Tapi tanya dalam bab-bab yang kita bincang ni saja. Jangan tanya hak pelik-pelik. Kadang-kadang pelik-pelik ni kita pun tak boleh jawab. Ada seorang ustaz tu, dia pergi mengajak sebuah surau masjid. Dia baca kitab tajuk Hari Kiamat. Apa disebut? Dia kata apabila berlaku kiamat, maka seluruh dunia ni akan hancur. Segala isinya, bukit, buka, pokok, sungai, semuanya akan digulung-gulung habis. Ada seorang student dalam tu. Ustaz, ya awak pasal apa? Nak tanya ustaz sikit. Apa dia? Ustaz kata tadi pokok, bukit, buka semuanya akan digulung-gulung. Lepas dia gulung, dia letak tak mana ustaz? Budak ni peningkan saja nak uji ustaz tu. Ustaz ni pun bengang sungguh, dia kata budak ni pergi tanya soalan hak pelik-pelik ni. Tapi tak apa, tunggu saat dah. Tunggu saat lah. Saya rasa ada dalam kitab ni soalan tu, jawapan tu. Padahal tak jawab pun, tapi ustaz tu akan jenuh juga. Dia pun buat buka selok. Oh, ada muka surat berapa ni? Ada. Dalam kitab ni sebut, dia kata lepas dia gulung, dia letak atas kepala bapak hang dia dah. Jadi budak tu sengat terus tak main dah lepas tu. Ya ustaz tu pun kasar. Okay, dia melawak, cara melawak lah. Baik, kemudian kita akan tengok seksi-seksi yang terpilih yang selalu melibatkan student, selalu melibatkan golongan remaja-remaja ni. Tadi Tuan Syekh Radhi telah pun sebut tadi, ramai student-student di IPT, IPTS, IPTA yang ditangkap dan memang kena buang daripada kampus. Tak dapat teruskan dia punya pengajian. Bayangkan, kita dibuang daripada kampus ini atas alasan sebab kena tangkap khalwat. Contoh, kena tangkap oleh Jabatan Agama. Orang kampung tahu di mana nak letak muka mak ayah. Mak ayah nak letak di mana muka dia. Malu tak?
Malu ya Allah. Kesiannya mak ayah. Tolong jaga. Jangan sekali-kali cuba dan dengan gejala-gejala kesalahan ini. Ya Allah, malunya ya Allah. Ish. Jasa mak ayah ni boleh balas tak? Tak boleh. Boleh balas jasa mak? Tak boleh. Jangan duk balik lagi. Mak, ya maaf macam apa? Cik ingat nak balas jasa mak lah. Boleh ke? Cuba tengoklah. Nak buat apa mana? Dulu mak mengandungkan saya 9 bulan kan? Saya duduk dalam perut mak 9 bulan kan? Yalah betul. Lah mak masuk balik duduk perut saya 9 bulan. Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Sampai mati tak boleh. Tu cara nak balas je sebenarnya. Jaga maruah dia. Jaga aib dia. Jadi anak yang berjasa. Jadi anak yang jangan durhaka. Tidak memalukan keluarga. Itu peranan student tu. Peranan sebagai anak. Baik. Kemudian apa kesalahan? Apa dendanya? Berapa tahun penjara? Berapa kali sebatan? Kalau terlibat. Kemudian kita nak beri kesedaran supaya pentingnya mengelakkan jenayah syariah ini. Termasuk juga nikah sindiket, nikah disiam, nikah guna ejen, tipu palsu. Tolong. Masalah macam mana sekalipun dengan couple pasangan kita yang nak kahwin tak jadi ni apa semua ni, jangan ambil shortcut jalan pintas pergi nikah disiam, Thailand, guna ejen sindiket, cinta punya pasal. Orang bercinta dia tak akan melakukan tindakan yang merugikan masa depan dia. Dia bercinta boleh tak ustaz? Siapa kata tak boleh? Saya pun bercinta tau. Lo pun tengah bercinta ni. Teringat, oh ya Allah. Tak boleh tahan, nampak terbayang. Bercinta dengan bini saya. Tapi orang lelaki ni selalunya, lagu tu lah kan. Bila dia PKS, seminggu khusus, 2 minggu, tinggal anak isteri. Pergi duduk KL lah, di hotel kan. Tengok anak orang, teringat anak kita. Tengok bini orang, lupa bini kita. Saya duduk lah orang lain lah. Saya okey tu. Tak percaya? Baik. Kemudian kita nak bantulah institusi ni supaya institusi ni ANS ni sifar kesalahan syariah. Sifar. Jangan ada seorang pun yang sebab kita nak balas budi jasa baik pengurusan ini menyediakan tempat untuk kita belajar cari ilmu. Kita ni kan manusia ni, di mana kelebihan manusia ni? Di mana hebatnya manusia ni? Nak banding dengan binatang, binatang lagi hebat tau. Nak lumba lari, kuda lagi laju. Nak lumba renang, ikan dapat kat ikan. Terbang, burung lagi laju. Habis tu apa yang ada kat kita? Lagi apa lagi? Ada akal? Lagi? Ada akal lah? Kaki tangan tak ada? Siapa manusia ni? Ni manusia ni. Kok ada yang tak tahu, tak sedap kata dia ni manusia. Ni manusia ni. Ni manusia ni. Ni manusia ni. Ni tangan ni, tangan. Manusia ni. Tak pernah lukis dah Baik, dalam diri dia ni ada hati. Baik, sains buat kajian dalam diri manusia ini, kandungan dalam badan manusia ini 80% hanya adalah air. 20% adalah okey. Hati manusia ni 100% adalah darah, sebab tu dia warna merah. Okey. Baik, badan manusia ni banyak air. Tetapi kenapa apabila tangan kita luka, darah yang keluar? Sedangkan air yang banyak. Okey. Hati kita ni penuh dengan darah. Kenapa pula bila hati terluka, air mata yang keluar? Dahsyat Ustaz ni. Dahsyat. Cuba beri, apa alasan? Kita tak pernah kaji hebatnya Allah Ta'ala ni.
Tak pernah kaji, tak pernah nampak kebesaran Allah ni. Kan? Dalam diri kita ni pun banyak ni tanda-tanda kebesaran Allah ni, banyak ni tanda ni. Kenapa kita tak fikirkan? Tuhan buat rambut, cuba sentuh rambut semua orang lelaki-lelaki. Perempuan tak ada rambut. Lelaki-lelaki sentuh rambut. Sentuh bulu kening, bulu mata. Bulu kening, sentuh semua bulu kening. Okey, sentuh bulu apa lagi nak sentuh? Abang main nak sentuh bulu ni lagi. Bulu mata, bulu mata. Duduk gelak, duduk pick up benda lain tu. Bulu mata, bulu kening, bulu apa? Bulu ketiak. Tak payah dah, bulu hidung. Baik, apa bezanya rambut dengan bulu kening? Sifatnya sama, dua-duanya adalah bulu. Apa beza dia? Panjang pendek. Cuba jangan potong rambut kita ni 10 tahun. 5 tahun cukuplah, jangan potong, biar ni. Panjang tak? Baik, bulu kening biasa potong tak? Panjang tak? Bulu mata potong tak? Panjang tak? Yang ni pun bulu, ini pun bulu. Kenapa yang ni panjang, yang ni tak panjang? Kalaulah bulu mata, bulu kening panjang macam rambut, tutup. Nak berjalan selok. Tutup balik. Buka. Siapa oi? Lah hang lah. Tengok kan? Hebat Allah ni. Kenapa Allah buat telinga? Untuk dengar. Lagi untuk apa? Bayangkan kalau telinga tak ada. Macam mana nak pakai spek mata ni? Pakai ikat lah. Wuduh ya Allah. Jadi kekuatan kita adalah pada akal Tuhan bagi. Jangan kufur nikmat akal, ambil dadah, ambil arak, ambil ketum, ambil mabuk-mabuk dan sebagainya, merosakkan akal. Saya ni penguasa kita ni, padam boleh tahan tu. Kena penumbuk dia roboh tak bangun 2 hari. Tengok. Saya pernah satu kali pergi tangkap satu orang minum arak. Dia kalau start ni masa tu saya duduk tegah ni. Masuk satu kedai Cina. Dia tengah minum botol dengan gelas tu. Lepas tu dia tengah minum lah. Kita pun tangkap dia. Kita tangkap dia. Buat pergi balai Port polis. Buat pergi pejabat agama, buka fail, ambil statement, nak siasat, nak dakwa esok ni di mahkamah. Kesalahan minum arak. Sembang dia. Sembang lu sebelum ambil statement, sembang. Cuk. Ya Ustaz. Betul ke Cuk minum tadi ni? Minum arak tadi, betul? Betul Ustaz. Okey tak? Okey Ustaz. Ustaz nak rasa boleh? Ada 2 betul. Saya kata haram gua dia ni. Semua arak. Dia kawan dengan mabuk dengan pening, sembang pun tak tahu muncul dah. Cuk, ya. Apa hukum minum arak ni? Dia kata haram Ustaz. Weh, hang tahu lah. Lah, saya orang Islam Ustaz, takkan tak tahu. Dia hang minum dia. Saja nak rasa. Okey, tak apa. Arak tu haram Okey, haram. Babi pun haram. Kenapa hang tak makan babi? Apa beza haram arak dengan haram babi? Arak haram tapi hang minum, babi pun haram, kenapa hang tak makan? Dia kata ustaz mengaji tak habis apa. Ustaz tahu tak? Arak ni najis ringan, babi najis yang berat. Saya kata mana hang tahu? Ustaz ambil arak sebotol, babi sekok, ustaz timbang tengok. Saya kata budaknya ketabur sekali hang mampu ni kan. Saya yang bodoh bila layan budak mabuk tu. Tak perasan dia mabuk. Ya Allah kata awak lah aku yang bodoh kan ni. Kawan tengah mabuk, cakap merapu. Macam tu. Babi boleh makan tak? Kenapa tak boleh? Ini masalah ni. Kalau tak makan macam mana babi nak hidup? Saya tanya babi boleh makan tak? Tak boleh juga. Babi boleh makan kecuali babi sakit mulut. Ada pula babi tak boleh makan. Siang kat babi. Bukan ada darurat. Babi dia bukan kita. Babi ada darurat. Babi boleh makan. Yang tak bolehnya dimakan. Itu yang tak lulu bahasa Malaysia tu. Bukan tak tahu jawapan tapi tak faham
Soalan. Ingat, memahami soalan itu sebahagian daripada jawapan. Ini mengajak ni. Saya bahasa Malaysia saya dapat 1 tau. Saya minat bahasa Malaysia. Tengok-tengok tak lulus. Pasal apa ni? Tak tahu saya ni babinya pasal ni. Dia marah babi. Dia marah babi pula. Padahal dia tak faham soalan tu. Lupakanlah babi tu. Ada orang marah saya, Ustaz. Jangan sebut babi, Ustaz. Saya kata apa saya apa? Kasak bunyi. Hantu nak sebut apa? Sebut khinzir. Oh, khinzir. Jangan sebut babi. Dia kalau siput babi? Siput khinzir. Kalau gila babi? Gila khinzir. Payah. Hantu pun dia ambil kira juga. Ya Allah, teruk sangat. Ya Allah. Baik. Mana dia punya remote tadi? Baiklah. Kemudian, okey. Sekarang, dalam dewan ini, kalau sebut jenayah syariah, apa yang kita duk gambar, yang kita tahu sangat? Tolong. Kalau sebut jenayah syariah yang ditangkap oleh Jabatan Agama, apa yang selalu dalam fikiran kita? Kesalahan apa? Khalwat. Lagi? Arak. Lagi? Saya dah sebut dah tadi. Apa dia? Lagi? Judi. Lagi? Apa dia? Plastik hitam. Orang biasa buat tu dia tahulah. Orang biasa terlibat dengan plastik hitam dia tahulah. Lagi. Kita tanya non-Muslim. Siapa nama? Ya? Sudah ada? Kalau tak ada, saya nak try. Mana tahu kan? Ejaz. Kok boleh ajar mana tahu kan? Daripada Emi daripada mana? Sik. Daripada Nami ya? Nami. Kampung Ketum? Cung. Oh, Cung. Ya, Ketum. Dekat-dekat lah tu. Baik. Apa yang Emi tahu? Pernah dengar kan kesalahan jenayah syariah? Kalau orang Islam kena tangkap, biasa apa yang Emi tahu? Kesalahan apa? Laki perempuan berdua-duaan. Okey, kesalahan apa tu? Apa dia? Haram. Oh, tahu haram oh. Haram tu apa dia? Haram kan, jangan haram jadah. Haram dia? Macam kan perempuan tak boleh sentuh. Perempuan lelaki tak boleh sentuh. Kemudian dia sentuh. Dia macam duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Kalau duduk di dalam longkang tak apa. Sudah. Mai pula dah ustaz ni. Ya Allah. Nama apa? Ya? Naka? Naka Nami Syed apa? Nafa? Bangsa apa? Buddha tu agama bangsa apa? Siam. Oh, okey. Lama dah masuk sini. Okey. Apa kesalahan yang kita fahamlah setakat ni? Kesalahan jenayah syariah. Pernah tangkap tak? Ya ke? Hari tu pasal ada plot paper itu bukannya? Pasal pernah plot paper itu bukan? Ustaz yang buat itu, Ustaz. Okey, apa kesalahan dia? Tak tahu. Tak tahu ah? Yang faham macam apa macam tak kahwin lagi dua-dua. Tak kahwin lagi dua. Kalau dah kahwin boleh ke duduk dua-dua? Musim Covid ni boleh ke? Kahwin musim Covid boleh ke? Boleh juga. Kan jaraknya mesti 1 meter. Macam mana malam tamu tu? Betul? Dia pun cakap tak apa Ustaz, 1 meter pun tak apa, kita pakai mask kita tu. Kata rosak jahanam malam tamu pakai mask. Baik. Orang lelaki pula. Masing-masing doa tu, ya Allah Tuanku jauh bala ya Allah. Ya Allah jauh bala ya Allah. Hoi. Siapa nama? Oh tu ni, nama Muslim Okey, ni. Jangan mengaku nama Muslim pula. Ada siapa nama? Syami. Muslim Muslim Okey.
Apa kesalahan lagi selain pada khalwat, judi? Apa lagi? Tidak menghormati bulan Ramadan. Oh, pandai tu. Maksudnya tak puasa. Aku tak biasa dia tahu. Memang dia tak puasa pun. Oh, ini Muslim Saya pun confused lain macam tengok ni. Okey. Ya? Khairul Akmal. Hai, apa lagi kesalahan selain pada sahabat kita sebut tadi? Khalwat, judi, tak puasa, lagi apa lagi? Ya? Liwat. Orang yang pernah liwat saja yang tahu. Dia tahu pula liwat tu. Hei, ya Allah. Lagi. Non-Muslim. Siapa nama? Ya? Alia. Okey, apa lagi kesalahan? Apa lagi kesalahan? Tak tahu? Ya? Minum arak. Dah sebut dah tadi. Selain pada tu. Judi dah sebut. Lelaki menyerupai apa namanya tu? Pondan. Kalau perempuan menyerupai lelaki, apa dia? Tombol pintu. Baik. Masa depan anda, siapa tentukan? Kita sendiri yang mencorakkan masa depan kita. Kalau kita memilih jalan ke sinilah kita. Memilih jalan ini, inilah. Kalau memilih syurga, insya-Allah kita masuk syurga. Kalau pilih neraka, neraka lah. Siapa nak masuk syurga dalam dewan ini? Cuba kat tangan. Yang nak masuk syurga. Oh. Siapa yang nak masuk syurga? Angkat tangan. Ada yang tak apa nak masuk pun ada. Ada yang nak masuk separuh keluar balik. Hei, ya Allah. Awaklah jadi digu ni. Angkat betul-betul nak masuk syurga. Termasuk dia juga. Bagus. Nak Muslim pun nak masuk syurga. Mudah-mudahan. Baik, jatuh. Mudah-mudahan. Muat ke ustaz syurga tu? Ramai ni. Tak ada fikir tu dia kerja Allah bukan kerja kita. Baik, siapa yang nak mati? Cuba kat tangan. Inilah masalah. Inilah masalah. Syurga nak masuk, mati tak mau. Tu bila nak masuk syurga? Teruk betul ya. Saya nak masuk syurga, saya nak mati Ustaz. Sungguh sungguh. Pasal apa nak mati? Nak masuk syurga Ustaz. Mayang tak? Tak. Tak pakai juga. Syurga nak masuk, mayang tak boleh. Jadi ada syarat dia tu. Baik. Kemudian kitalah sebenarnya yang boleh, memanglah Allah yang menentukan. Semuanya Allah tentukan, tapi usaha daripada kita. Nasi dalam pinggan di depan, kalau kita tak suap, dia tak masuk. Betul tak? Kena suap baru masuk. Begitulah. Baik. Kita boleh jadi seorang tentera, polis. Polis semua ni. Tu polis depan tu. Polis jabatan agama. Ni kalau berdiri tepi jalan, celapok lari budak-budak ni. Rupanya jabatan agama, pengat kuasa. Kita juga boleh jadi engineer, jurutera. Kita ini apa dia ni? Siapa ni? Muzaffar. Kita juga boleh jadi jutawan kosmetik. Okey, kita juga boleh jadi nurse. Kita juga jadi ahli farmasi ataupun doktor. Kita juga boleh jadi usahawan ayat ketum. Tak payahlah yang tu. Mustahil tak? Mak kita bukan doktor kan? Ayah kita bukan doktor. Tetapi tidak salah kalau mak dan ayah itu menjadi ibu kepada seorang doktor. Kita bukan pensyarah, bukan cikgu. Tetapi tidak salah kalau mak dan ayah kita menjadi ibu, ayah kepada seorang cikgu pensyarah. Tunaikan harapan mak dan ayah. Itulah pengorbanan yang paling besar daripada seorang anak. Walaupun anak ni kadang-kadang sekolah tak pandai, okey, tapi perangai yang bagus.
Akhlaknya bagus, hormat mak ayah, cakap elok, cakap berbudi bahasa, dia tolong mak ayah dia. Walaupun mengaji tak berapa tinggi, tetapi dia tetap mempunyai akhlak yang baik. Okey. Baik. Anda akan gagal sekiranya derhaka mak ayah. Kemudian buang masa berpoya-poya, terlibat dengan ganjalan negatif. Saya ada gambar-gambar yang kalau tengok memang menakutkanlah. Tapi saya ingat tak sempat kot nak tengok. Ada video-video pendek yang saya tunjuk bagaimana binatang yang tak ada perasaan ni pun, binatang yang tak ada perasaan, tak ada akal ni pun, dia boleh merasai susahnya kawan dia. Kita manusia yang ada akal ni kadang-kadang dia buat jahat kat kawan-kawan kita. Saya pun tak tahu. Kita ada akal, ada hati perasaan, tetapi kita gamuk buat kawan kita, tipu, buat jahat, buat tak elok, ambil barang dia, tak beritahu. Orang perempuan ni selalu ni buat perangai ni. Tak kira lelaki ke perempuan. Tapi sebenarnya orang lelaki dengan perempuan ni, apa beza dia? Ada seorang sahabat. Dia kata orang lelaki, nafsu dia ada 1, akal dia ada 9. Orang perempuan dia terbalik. Orang perempuan nafsu ada berapa? 9. Akal ada berapa? 1. Tak ada akal, baru tahu. Baru tahu. Nah. Patutlah pun perangai macam-macam. Bukan tak ada akal, dia kurang sikit. Dia kurang sikit. Berbanding dengan lelaki. Sebab lelaki ni ketua keluarga. Dah hebatlah. Akal dia kena banyak. Tapi kadang-kadang banyak akal pun dia kono juga. Kono sana, kono sini. Sebelum kahwin, ya Allah, bercinta tu bagi nak mampu. Teringat rindu ni 25 jam sehari. Tuhan bagi 24 jam tau. Tapi terlajak rindu. I rindu kat you. Tolonglah. Kita nak jumpa sekali. Tolonglah please. I love you. You love me. You follow me. I follow up. Jangan. Please don't touch and go, you know. Haram tak faham pun. Rindu sangat-sangat masa bercinta ni. Ya Allah. Pukul 3 pagi hantar WhatsApp. Abang, maafkan saya nak tanya abang sikit. Kalau kita kahwin nanti, kita nak duduk rumah batu ke rumah papan? Masa bercinta ni, pukul 3 pagi. Yang jantan pun jawab dengan penuh perasaan. Sebenarnya abang tak kisah rumah batu ke rumah papan ke, tak kisah. Sebab cinta I pada you umpama pakul kat di papan. Eleh. Aku tampak kat dia pun tahu. Besok menikah tu, paku tu cucuk bini dia. Sebelum kahwin, jangan duk percayalah. Mohong lah cinta tu. Nak bercinta lepas kahwin. Betul? Betul ya, pasal tak ada pasangan. Itu yang betul ingat tu. Sungguh. Saya dulu pun nak kahwin, saya tak bercinta dengan bini saya. Saya kenal malam pertama. Ustaz. Tak percaya, telefon bini saya. Ambil nombor ni, bagi ambil. 999. Lagi bom-bom main rumah lagi. Amboi sebelum kahwin, ya Allah, kapa-kapa jalan pimpin tangan tu, peluk bau, hayau langkah sama ya. Nak tunjuk sehati sejiwa konon, meluat aku tengok. Ni ada ni, suka kapa-kapa naik motor ni. Pasar malam, pergi mancing, pergi kenuri, pergi shopping. Naik motor ni. Masa bercinta ni. Masa yang kita naik motor pergi pasar malam depan tu. Kata, tak boleh bang tak menikah lagi, orang duk tengok payah. Tak boleh. Allah dekat tu, depan tu pasal malam, kan jauh. Okeylah. Dia pun nak jaga hati boyfriend dia kan, naik motor. Duk jauh sikit. Mak jantan kata, rapat sikit, peluk abang. Tak boleh. Dosa, haram. Tak menikah lagi. Haram apa? Jatuh lagi, haram jadah lagi. Dia gempak gitu lah. Mula dia nak peluk. Orang lelaki ni kalau bawa perempuan, biasanya laju ke slow? Slow. Tu tengok biasa buat. Apa rasa aku ni? Pecah rahsia habis, ya Allah. Biasanya memang slow punya. Pasal apa? Bagi lambat sampai. Peluk lama sikit. Betul tak? Ya Allah. Break sampai 20 kali. Bukan ada pasal. Bukan nak break lah. Syok break tu. Tapi kalau naik seorang, punya laju. Lintas haram tak break. Mampu bawa tu. Tu perangai orang lelaki. Tapi saya jawab lah. Kata saya ni jaga. Ni depan ustaz kata saya.
Jaga je, tengok lagi. Baik. Sebelum kahwin. Ni, peluk. Lepas kahwin besok, ya Allah. Weh, Mak Hawai, cepat sikit. Aku tunggu 10 minit ni. Apa punya lambat? Hei, ya Allah. Aku dah lah muka 4 segi. Haram aku. Marah kat bini lambat nak pergi pasar malam. Bini dia pun main galu-galu tu. Dia pun nak peluk lah suami dia kan. Jangan duk peluk lah. Udah muka 4 segi. Jangan peluk. Apa sangkut muka 4 segi dengan peluk pula? Jenis jahat. Suami muluk, ya Allah. Ada satu kes perempuan mengadu, Ustaz. Tolong Ustaz. Awak pasal apa? Pasal apa kak? Saya ni Ustaz, teringin nak naik motor suami. Tapi dia tak bagi Ustaz. Tolong lah panggil suami saya. Saya kata tak bayar. Tak tolong lah Ustaz. Lah macam ni kak. Elok suami kak nak start motor tu, kak tunggu tepi tu sekejap. Dia start kak nampak. Dia kata tak boleh Ustaz. Saya kata pasal apa tak boleh? Laki saya tu punya jahat dia dah. Cushion belakang dia potong tak ada. Dia tak bagi bini naik. Dia, kalau saya lompat, pungkok saya pecah lah, kena bersiul dia tu. Sampai begitu teruk kan. Sebelum kahwin lain, lepas kahwin lain. Sebelum kahwin masa bertunang ni. Pergi ikut pekan melostak ni. Pimpin tangan pegang bau ni apa semua ni. Tunang dia sepak batu tau. Berdarah kaki. Telefon JKR. Weh bos JKR, makan kaju buta ke? Buat jalan tak elok ni. Marah JKR tu. Lepas kahwin 3 bulan, sepak pula. Hang mata buta tak nampak batu tu. Bodoh punya ini. Dah lah muka 4 segi. Haram menyesal orang. Sebelum dan lepas kahwin. Masa bercinta tak sepakat lah. Mengarut lah belakang. Tunggu abang. Bercinta lah lepas kahwin. Bukan sebelum. Dia ajak pergi pasar malam ke, pergi naik kereta ke. Jangan ikut. Tolong jangan ikut. Jangan larian nafsu. Jangan perasaan. Jangan. Ikut. Selepas kahwin, pilih nak pergi mana pun. Tak apa dah. Saya takut bila naik kereta, celah-celah tu, kereta mampu ikut tepi jalan, dalam gelap. Kebetulan penguat kuasa lalu, ataupun orang report, kena. Kesalahan apa Ustaz? Sekejap lagi kita akan tengok. Senang nak selamat, jangan pergi langsung. Tak maulah, nikah dulu lah besok baru boleh. Tunggu nikah 5 tahun lagi. Tak apa, 5 tahun pun 5 tahun lah. Orang perempuan nak kahwin dengan orang lelaki esok ni, apa yang menjadi keperluan utama kita? Suami ke duit suami tu? Kita nak duit ke nak suami? Dia apa ni? Mata duitan. Dia buat ke ni? Duit ke suami? Nak duit ke suami? Yang paling penting sekali, duit ke suami? Suami. Ni bagus. Perempuan yang solehah. Siapa yang nak kahwin duit tak ada, nak selamat duit dia, kahwin dengan dia. Dia bukan nak suami, dia nak duit. Dia bukan nak duit, dia nak suami. Bagi nama? Nombor IC, nombor kad pengenalan. Dan juga nombor handphone. Nak booking siap. Baik, kemudian tadi kita dah sebut dah. Okey, kita dah mula nak masuk dah. Anda akan rugi, anda akan rosak, anda ketinggalan, anda akan dipandang hina, saya dah sebut tadi. Kemudian pergaulan bebas, penting sekolah, rokok, ketum. Saya dulu seorang kaki merokok. Saya berhenti kaki rokok. Masa mengaji di college, sekarang ni Uniza Terengganu. Kita tinggal datuk nenek saya tinggal dengan datuk nenek pergi sekolah. Baru nak kenal alam pergaulan. Dulu saya tak kenal kawan-kawan kan. Bila pergi situ, dia duduk asrama, tengok-tengok kawan ada yang rokok. Saya terpengaruh. Baik. Akhirnya saya menjadi penagih rokok. Satu masa saya rasa insaf, menyesal, ya Allah, aku berdosa dengan mak ayah ibu bapa datuk nenek aku, ya Allah. Dia orang bagi duit tapi aku habiskan dengan isap rokok. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Akhirnya malam Ramadan yang pertama, 1 tahun saya tak ingat dah. Malam pertama Ramadan, saya bangkit, saya doa bersungguh-sungguh dengan meleleh air mata, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Berhenti berokok, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Akhirnya berkat malam pertama Ramadan, saya boleh berhenti merokok sampai hari ini. Siapa yang nak berhenti merokok, cuba tengok. InsyaAllah dengan izin Allah, dia boleh berhenti merokok. Walaupun merokok ni ada kebaikan dia. Apa dia? Ada kebaikan isap rokok ni. Apa dia?
Pencuri tak masuk rumah. Kenapa? Yalah, orang isap rokok kan dia batuk. Gaya nak pergi masuk rumah. Orang tua ni tak tidur lagi. Sampai sudah tak tidur. Pasal dia batuk. Satu, yang kedua, anjing pun tak berani. Kan orang lari anjing tu. Ingat aku nak batu, rupanya batuk. Itu kelebihan orang isap rokok. Siapa isap rokok ni? Ada? Perempuan ada siapa isap cerut? Ada? Udur isap cerut. Baik. Kemudian berkawan silang jantina. Apa dia silang jantina? Lelaki dan perempuan berkawan. Berkahwin tak apa. Berkawan tu tak boleh. Bukan tak boleh, berkawan boleh. Tapi ada hak dia, ada sempadan dia. Laki perempuan yang utuh boleh tak bersama sebelum kahwin? Kenapa tak boleh? Boleh. Dengan syarat ayah ada tengah. Ajak ayah duduk tengah-tengah. Tak apa. Ada orang apa tu? Tak ada. Baik, kemudian gejala sosial, salah guna media sosial. Tadi saya dah bahas tadi. Vandalisme dia merosakkan harta awam. Harta awam. Kemudian prasugut. Saya banyak gambar-gambar yang kalau ada, tapi dalam satu slide lagi. Tak sempat kot. Pornografi. Apa dia pornografi? Menonton video lucah. Ada seorang perempuan, maaf cakap, perempuan ni sahabat saya, memang cantik dia, putih, cantik, memang cantik semua. Dia nak kahwin dengan saya, tak jadi. Ambil bicara rahsia pula. Tak apalah yang tu. Tak ada jodoh kan? Jadi besok ni kalau tak ada jodoh dengan siapa pun, sabarlah. Itu ujian Allah. Takdirnya kita tak boleh kahwin dengan dia. Okey? Macam mana kalau dia minta merayu-merayu nak kembali semula? Dah putus tunang, dia datang kembali, dia merayu nak kembali semula. Terima ke tak terima? Tak terima dah. Sungguh. Begitu kejam hatimu itu. Tak kusangka sampai begitu sekali. Baik, macam mana nak tolak dia tu? Tak mau terima, macam mana? Cakap bagi? Tak payah cakap. Nak tolak dia, sembang tepi sungai, tolak je. Apa yang payah sangat? Nak payah sangat. Tak sedap sembang lah, tak guna dah. Tapi jangan buatlah itu jenayah pula. Itu sajalah. Senang je. Tanya dia, betul you nak kembali ke ayah ni? Betul? Betul yang tolonglah, nak kembali sangat-sangat. Betul ke ni? Betul. Tak apa. Okey, ayah okey je. Kalau you nak kembali sangat, tak apa, tak ada masalah. You kembalilah ke rahmatullah. InsyaAllah you bahagia nanti di sana. Nak sangat. Itu kacau kan? Kemudian, jangan lawan guru, berjudi saja seperti guru ini sumber keberkatan dalam hidup. Ibu bapa sumber keberkatan dalam hidup. Bila mak ayah dah mati, hilang satu sumber keberkatan. Sebab itu jangan durhaka mak ayah, jangan durhaka guru. Sumber keberkatan tu. Okey. Kemudian, apa ni? Pornografi. Cerita ni, dia main mengadu ustaz. Masa dia kahwin umur 27. Suami dia umur 24. Tak apa, umur tak ada masalah. Okey ustaz, suami saya ni tak semayang. Suami saya ni panah baran, cakap kasar, maki hamu biasa bagi dia. Suami ni tengok video lucah. Ialah tak semayang, bila tak semayang mudah buat maksiat. Tengok video lucah ustaz. Akhirnya dia terpengaruh. Saya tak tahan tentang hubungan dengan suami ustaz. Bayangkan. Ustaz bayangkan setiap kali saya bersama suami, ustaz tolong bayang. Dia suruh saya bayang. Saya pun bayang. Tak tahan aku pun. Putihlah orang melepak kan. Ustaz bayangkan setiap kali bersama suami, dia kata saya macam dirogol oleh suami. Saya ingat lagi perkataan dia. Dia kata saya dirogol oleh suami. Apa maksud dia tu? Apa maksud dia kata suami rogol dia? Nak tanya sikit. Rosak kah? Apa maksud rogol? Maksudnya nak tanya sikit. Biasa dengan rogol ni dia berlaku dengan kekasaran ke dengan kelembutan? Paksaan ke dengan keredaan? Biasanya. Ya? Paksaan. Tengok. Orang biasa rogol dia tahulah benda ni. Itulah masalah. Pakai baju rehan takkan kot. Lawak Memang dia belakang. Dia bukan paksaan. Bukan dengan keredaan. Maksudnya suami memang keras dia punya
Layani dia. Itu akibat kalau kita lihat video lucah. Satu lagi nak beritahu. Siapa yang selalu tengok video lucah, hati dia menjadi gelap. Tolonglah. Hati dia jadi gelap. Dia susah belajar. Susah nak hafal, susah nak faham. Hati dia tertutup. Tolong. Siapa yang terlibat dengan ini, tolong hentikan segera. Satu, dosa dengan Tuhan. Yang kedua, dia menggelapkan hati. Okey? Tolong. Baik. Dah masuk dah. Kita punya enactment, kesalahan. Okey, gambar-gambar ni. Khalwat ke? Ni berdua-duaan ni batu ni. Khalwat tak? Kita akan tengok apa kesalahan dia. Ini student sekolah buang bayi akibat berzina, tak nikah berzina dapat anak buang. Okey. Wala taqrabu zina, kata Allah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampiri zina. Oh, nak pergi tengok zina tak boleh, zina tak apa kot. Jangan menghampiri zina. Zina tu haram. Menghampiri zina lagi pun tak boleh. Khalwat tu bukan zina, tetapi dia membawa kepada zina. Haram lah. Berdua-duaan atas motor boleh? Dia akan menyebabkan mai perasaan tergedik-gedik tu. Dia akan menggedikkan perasaan. Dia akan menjadi booster, jadi galak tau. Siapa yang belum booster? Yang belum booster. Belum galak lagi ni. Saya pun belum galak lagi. Lah ni, orang tak tanya dah. Hang kena COVID tak? Orang tanya, hang tak kena lagi COVID? Kalau kena COVID, biasa lah. Yang luar biasa kalau tak kena COVID. Saya itu kena sekali. Seminggu. Bini saya kena, saya pun kena. Dia kena dulu. Lepas tu, kami duduk asing lah. Dia bilik sebelah, saya bilik sebelah. Baik. Bila tidur berasingan, bilik yang berasingan, barulah kita terbayang, ya Allah, alangkah eloknya kalau ada dua isteri. Dia boleh layan kita kan? Ada pula kawan kan tanya, Ustaz, kalau dua-dua isteri kena COVID macam mana? Nak kahwin tiga. Satu masalah. Tapi sebenarnya COVID ini satu benda yang nampak macam malapetaka, tetapi besar rahmat dia kepada orang yang dia akan fikir kebesaran Allah. Terima dengan positif. Sebab tu bala ke bencana ke, kita kena terima dengan positif. Ujian Allah dia main dalam pelbagai bentuk. Terima dengan positif. Kemudian inilah yang selalu melibatkan student. Yang pertama, perbuatan sumbang mahram. Siapa tahu sumbang mahram itu apa dia? Apa dia? Siapa tahu sumbang mahram apa dia? Section 18. Apa beza mahram? Apa beza mahram dengan muhrim? Tolong Ustaz. Siapa nama? Ya? Okey, Syahira. Untung siapa nikah dengan dia ni. Dapat shampoo free ya. Syahira. Shampoo ke sabun Syahira. Apa beza mahram dengan muhrim? Mahram tak boleh? Tak boleh dekat dengan lelaki. Muhrim? Orang yang pergi haji. Pasal apa pula? Betul lah tu. Tepuk sikit. Tepuk pun dulu macam kena COVID je pun. Bagi semangat. Muhrim, mahram, orang yang haram dia kahwin. Betul. Muhrim, orang yang memakai ihram haji umrah. Baru tahu. Selama ni kita aku tak boleh kahwin dengan dia ni. Pasal apa? Muhrim. Dia tak tahu. Muhrim tu orang yang pakai ihram haji umrah. Mahram tu yang haram kahwin. Okey? Tu betul tu. Nak duit ya? Nak duit ya? Tak mau? Tak mau. Selamat duitku. Tu bukan soalan lagi tu. Tu baru bincang Baik, ni nak mula masuk soalan ni. Baik, section 18 muhrim, mahram. Okey, kemudian persetubuhan luar nikah. Apa dia luar nikah? Belum kahwin lagi dapat. Kalau tak dapat anak? Takkan dengan sebab tak dapat anak dia tak namakan zina, berkeluar anak baru zina.
Kalau ikut hukum, nak tanya ni. Nak tanya sikit. Siapa namanya? No. Siapa nama? Ya? Aina. Kalau ikut hukum agama lah, boleh tak boleh suami isteri bersetubuh selepas akad nikah? Boleh? Boleh. Ya Allah teruknya. Lepas akad nikah mana boleh depan tok imam tu. Ya Allah dahsyatnya. Ya Allah, dalam masjid pula dua belas bini dia. Siapa? Aina jangan buat itu, malu orang. Kena imam pula bini baru mati, tak nanya kawan. Baik. Aina jangan buat tu. Beringat sikit. Baik. Persetubuhan luar nikah ni ialah zina. Dia belum kahwin tapi sudah bersetubuh. Dapat anak tak dapat anak cerita lain. Tapi dia telah melakukan persetubuhan tanpa nikah. Itu dipanggil luar nikah. Khalwat, seksyen 25. Okey, orang lelaki berlagak seperti perempuan. Pondan. Apa dia sebut sajat tadi? Sajat. Salah seorang yang popular di Indonesia lah. Kita tak payah tak maulah hina dia, nampaknya doakanlah dia kembali ke pakai jalan. Okey, orang buat silap ni kita doakan dia supaya dia kembali. Mudah-mudahan. Tak gila kembali ke kita, kembali ke rahmatullah dan pulanglah. Kemudian perbuatan tidak sopan. Apa beza khalwat dengan perbuatan tidak sopan? Hak tu ada beza sikit lagi. Nak kena faham yang tu. Kadang-kadang kena tangkap atas motor, duk kapur-kapur peluk-peluk atas motor. Pasal apa tangkap kami? Kami bukan khalwat ni pasal malam. Mana boleh tangkap kami? Orang nampak. Yes. Kami bukan tangkap khalwat sebab tempat orang ramai perbuatan tidak sopan. Ramai orang keliru tu. Pasal apa tangkap kami pula? Kami bukan khalwat berpeluk apa, berzina dah. Dia ingat kot tangkap khalwat kot. Sedangkan kita tangkap ni seksyen ni. Perbuatan tidak. Ada contoh-contoh gambar lagi kita tengok. Baik, seksyen 18. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2014. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram, melakukan satu kesalahan dan sabit kesalahan, kalau sabit jatuh sabit memang terbukti di mahkamah, boleh dihukum RM5,000. Ingatlah. Sumbang mahram, perbuatan pelakuan di kalangan kaum keluarga yang boleh kahwin, yang tak boleh kahwin. Ni anak saya ni. Okey, tiba-tiba saya tidur sekali dengan dia. Ataupun tidur sekali dia sudah panggil yang lain. Ataupun saya buat kelakuan yang tak senonoh lah. Okey. Perbuatan lucuh lah contohnya. Itu sudah sumbang. Saya dengan dia tak boleh kahwin. Memang kami tak boleh kahwin ayah dengan anak kan. Tak boleh. Bila kami lakukan perbuatan yang tak senonoh, itu panggil sumbang mahram. Kita boleh kahwin tak? Kita dua boleh kahwin tak? Boleh tak? Tak mau kata dia? Tak mau? Amboi, memilih mentang-mentang orang tua. Saya pergi. Okey, tak mau sudah saya orang lain. Siapa mau kat saya abang ni? Takkan ramai-ramai seorang, tak ada. Hina sangat kat saya ni. Teruknya ya Allah. Sial kat saya, tak apalah, bawa diri dah lagi. Baik, kemudian RM5,000 ataupun penjara 3 tahun. Ataupun sebat, ataupun daripada 3 hukuman tersebut. Dia boleh 2 daripada 1 ke 3 sekali ke, ataupun dia boleh combine kan. 3 hukuman. RM5,000, penjara 3 tahun, sebat 6 kali sebatan. Ataupun campuran kombinasi 3 tu. Okey. 1. Itu sumbang mahram. Apa gejala dia? Apa faktor dia? Apa faktor dia? Apa contoh dia? Abang dengan adik perempuan. Bapa dengan anak perempuan. Bapa saudara dengan saudara perempuan. Semuanya mereka ni tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin tu yang dikatakan mahram. Sumbang mahram. Kalau boleh kahwin bukan sumbang mahram. Okey. Kemudian ada pula orang tanya saya, Ustaz. Ya, awak pasal apa? Dah saya ni menikah dah, okey. Apa masalah dia? Boleh tak boleh saya minum susu bini saya?
Dia kata bini hang tak apa, jangan bini aku sudah. Nak tanya orang laki-laki tak mau tanya, confirm kata boleh. Orang laki-laki tu fikir dia ajar gitu kan. Boleh tak boleh? Kami minum susu isteri. Tak boleh. Awak kedekut sangat. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh? Weh, baik pula dah. Tak, dia tanya tu, kalau suami minum susu isteri, adakah suami itu jadi anak susu? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tak kenyang? Mana tahu dia kenyang tak kenyang? Pandai-pandai pula kita jawab. Dia yang minum ke kita. Baik. Syarat anak susu apa? Yang pertama, kanak-kanak yang menyusui itu mesti berumur 2 tahun ke bawah. Kalau kanak-kanak itu dah berumur 40 tahun, itu bukan anak susu, itu bapa susu namanya. Yang kedua, mesti sekurang-kurangnya 5 hari kenyang penyusuan. Yang ketiga, susu itu susu yang ori. Okey, susu yang ori, betul-betul ori. Tak kira lah dia menyusu kat dada ke, dalam botol tak kira. Tapi susu yang ori. Apa maknanya ori? Tak campur dengan benda lain. Katalah susu dia banyak. Sakit, tak tahan. Dia perah dapat 1 jak. Okey, 1 jak. Lepas tu dia ambil tepung, dia uli-uli buat roti canai. Dia buat roti canai dengan susu dia. Yang budak tadi main makan roti canai tu. Budak tadi main makan roti canai dia. Dia makan roti canai ke minum susu? Boleh jadi anak susu tak? Tak boleh sebab dia sudah campur dengan tepung. Lepas tu? Mengaji. Baru faham. Ini tak mau mengaji. Payahlah. Islam ni indah tau. Cantik. Ada adab penuh dengan adab sopan, tata tertib semua. Nak masuk jamban pun ada. Ni awak Islam. Masuk jamban kaki. Keluar kaki. Baik, siapa saya nak tanya dalam dewan ni yang betul-betul dia amalkan daripada dulu sampai sekarang, tiap kali masuk jamban kaki kiri, cuba kat tangan. Tak pernah miss. Tak ada. Baik, siapa yang masuk kanan? Tak juga. Maknanya semua ni tak masuk jamban. Jenis pancuk ke tingkat. Punya teruk awak lah teruk. Baik. Baik kemudian sumbang mahram ni kenapa berlaku? Yang pertama tak lain tak bukan agama lah. Dia tak picak pasal hukum, amal ibadat dia kurang. Bila hati dia sudah kosong, yang mudah masuk ialah maksiat. Mudah masuk dia benda-benda yang tak elok. Mudah masuk lah. Sebab tu saya nak pesan kepada adik-adik pagi-pagi sebelum kita menghadap buku, menghadap cikgu, menghadap pekerjaan supermarket, pasar malam ke apa semua ke. Okey, bangun pagi-pagi menghadap Allah dulu. Okey, bangun pagi-pagi gosok gigi, mandi, sembahyang, baca Quran, wirid, zikir, baca Quran, doakan. Lepas doa baru baca Quran. Kita pagi-pagi buka Quran ke buka WhatsApp? Tengok Quran ke tengok YouTube? Tengok maraja lawak, maraja bewak. Itulah kita. Sepatutnya pagi-pagi bangun berdoa, ya Allah, cium tangan mak ayah minta berkat, minta redha. Lepas tu nak tengok WhatsApp ke? Boleh tengok WhatsApp, boleh. Bukan tak boleh. Tapi kenapa kita hanya buka WhatsApp, buka handphone, tapi Quran tak pernah buka? Wirid zikir pun dengan Allah kena jaga sangat-sangat. Jaga adab tertib dengan Allah. Sebut elok Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan duk kalut. Sebelah. Lama-lama kasut tinggal sebelah. Ni selawat bulan puasa nak main ni. Tarawih. Sebut bagi elok lah. Sallallahu wasallam alaihi. Jangan duk kalut. Oi. Macam hambak babi hutan tu. Kalau babi dengar, babi pun lari, tak tahan dia. Jaga dia. Jangan buat main dengan agama. Itulah, kita kadang-kadang ni, kita tak serius. Kita pandang lekeh. Ataupun kita terlalu tidak mengambil berat soal agama ni. Tengok. Beri salam hari ni bunyi tak? Assalamualaikum. Bunyi tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya begitu. Sekarang bunyi tak? Mat, Assalamualaikum. Lam. Dia bunyi kum dengan lam ya. Assalamualaikum. Lam. Tu orang lelaki, orang perempuan, salam perempuan je dah. Assalamualaikum. Ada salam tena, salam jantan. Ada kategori tu. WhatsApp lagi canggih. Beri salam WhatsApp ni. Apa dia? Akum.
Askum. Ada baru ni dia WhatsApp kat saya, Ustaz, semkum. Dia bagi semkum, saya kata budak ni cari pasal dengan aku. Saya jawab balik kat dia, Selcom. Ambil, padam muka. Teruk sangat dia pun. Habis dah, masa? Habis dah, pukul berapa sekarang? Lalu pukul berapa? Ha? Apa dia? 288. Oh, nak habis dah? Okey, nak habis dah. Kemudian, banyak persetubuhan luar nikah. Zina. Baik, berapa dia? RM5,000, tidak lebih 3 tahun atau sebat 6 bulan. 6 tahun, 6 tahun. 6 sebatan, 6 sebatan. RM5,000, 3 tahun, tak lebih 6 sebatan. Perbuatan luar nikah. Persetubuhan luar nikah. Kadang-kadang tak tahu. Okey. Anak salin hospital. Pihak hospital minta, mana buku nikah ni, surat nikah mana ni? Tak ada. Itu macam mana boleh beranak? Ajaib. Anak ajaib, special case. Orang hospital, nurse, doktor akan telefon ni Cik Fuad, Bad, Cik Fadil, mai cuba di hospital kan? Awak pasal apa ni nurse? Ni budak ni seorang ni dia beranak tapi surat nikah tak ada. Kami pergi tangkap. Jangan ada ingat bila pejabat agama tak tahu ni selamat. Tak. Kami ada hubungan baik dengan pihak polis, pihak hospital, pihak klinik. Semua maklumat sampai kat kami. Maka sangkutlah kes ni. Nah, jangan buat main. Kemudian nak biar. Luar nikah okey. Okey, selesai. Ini pun punca dia. Okey, tak apa, tinggalkan. Kita skip. Khalwat. Section 25 khalwat. Siapa yang terlibat? Khalwat ni bukan seorang dengan seorang. 1 lelaki 2 perempuan, 3 lelaki 4 perempuan, 10 lelaki 6 perempuan dalam bilik tu, dalam rumah itu. Khalwat ni tempat yang bersembunyi, terlindung, gelap, orang tak nampak. Disyaki boleh melakukan maksiat. Dalam kereta, dalam lombong, dalam sungai, tepi pokok, dalam hutan, dalam bangsa, dalam pondok, dalam rumah, dalam bilik. Mana-mana atas motor, dia gelap, berselindung di balik pokok. Gelap tengah malam, tak nampak cahaya langsung. Pun khalwat. Tapi kalau siang hari, pukul 7, pukul 10 pagi, duduk balik pokok, duduk peluk. Itu bukan khalwat. Itu tidak sopan. Kena beza tu. Tidak khalwat, tidak sopan dengan khalwat. Baik, kemudian, denda orang khalwat ni, jangan ingat khalwat ni seorang dengan seorang. Kami ramai Ustaz. Mana khalwat? Khalwat boleh dalam ramai-ramai. RM3,000, penjara 2 tahun. RM3,000. Kalau duit, boleh bayarlah RM3,000. Kalau mahkamah kata, penjara 2 tahun. Habis. Masa depan kita gelap segelap-gelapnya. Rekod kat polis sudah ada. Nak pergi minta kerja nanti pun, tengok rekod. Oh Allah, ya Allah. Out, habis. Jangan buat main. Jangan buat main. Kemudian, okey. Saya dah sebut tadi. Ini potensi yang mendorong kepada berlakunya khalwat. Tadilah naik motor, feeling, seronok-seronok, lepas perasaan, rindu nak jumpa 24 jam. Itulah gejala dia. Akhirnya dia akan bertemu, berjumpa. Yang berjumpa tu dah yang menjadi khalwat tu. Okey. Inilah contoh-contoh tangkapan. Ini bat mana bat? Ni. Kami punya ni. Ni Ustaz Nasir sekarang pindah ke Pendang. Okey. Di bilik mana ni? Sebulan kenal, dah angkut balik rumah. Baru kenal sebulan dah, buat balik rumah. Macam bini duduk sekali. Ini lagi contoh. Tangguh pengajian ni kerana terlanjur. Terpaksa tangguh lah. Rugi orang lain dah dapat grade, dapat ijazah, dah keluar dapat kerja. Kita masih lagi tergantung. Rugi tak masa dah? Rugi tak apa lagi? Malu. Malu. Kemudian lagi. Ini pun contoh. Ni tadi Tuan Syekh Radi tadi. 14 tahun tangkap khalwat. Ni bukan ni belah ustaz kau ni. Ni. Ustaz ni. Ni ustaz. Ustaz Okey. Ni pun sama juga bilik hotel. Hotel murahan. Dahlah dia ni murahan, hotel pula murahan. Ya? Orang ya? Mana baju orang siapa dia ni? Ni. Abang Fazil tadi. Nampak kurus halus kan tengok. Tengok sekali. Try khalwat lagi tengok. Ada pula suruh try khalwat. Tangkap mampu je dah. Jangan main. Ni pun bilik hotel juga.
Tahu malu. Tutup muka. Okey. Pondan. Berlagak seperti perempuan, berpakaian seperti perempuan. RM1,000 penjara tidak lebih 1 tahun. Pondan RM1,000 setahun. Okey. Okey. Allah comel Allah. Hei, geli aku tengok. Ya Allah. Hei, ni tak jauh daripada sini, dekat tu jalan ke tepi tu. Tapi jangan pergi. Jangan tahu. Oh tahu dia tu tahu. Biasa duk mengendak apa? Pondan. Saya sekali tangkap khalwat ya Allah, tangkap pondan ya Allah. Kawan jantan, kita pun jantan. Udah gelak orang. Pegang pungkuk tak rasa apa jantan, kasak macam pungkuk ya Allah. Ke tabuh dia ni. Tak mau masuk. Lawan. Masa kita lalu, apa? Bila kita tangkap, Allah ni tangkap. Pula dah hang jadi kok mana suara. Geli tengok. Ya Allah. Tak sah. Uduh Ni. Ya Allah. Tak boleh tunjuk lama-lama kan, tak lagi bahaya. Tapi tak tunjuk pun boleh tengok dalam ni, kan? Tak usah tunjuk lah. Ya. Tidak sopan di tempat awam. Ni tidak sopan. RM1,000 penjara 6 bulan. RM1,000 penjara 6 bulan. Tidak sopan. Ni dia. Tengok di taman bunga, taman mainan, tepi kolam, tepi tasik, bus stand, bus stop, tempat-tempat awam. Yang tempat awam tu. Tu tengok berduaan, peluk, bercium, berkapal-kapal, letak tangan atas pohon, pautnya. Naik motor pun sekali pun boleh tu. Naik motor atas motor berduaan tu tanpa ikatan suami isteri pun boleh kami tahan. Tahan je. Minta lesen. Dia tunjuk lesen. Saya kata bukan nak lesen motor ni. Tu lesen pun lesen bawa perempuan ni. Surat nikah Oh tak ada Ustaz. Pasal apa? Kami tak nikah. Tu yang bawa macam bini macam apa? Tak baru nak menikah. Galak hang bostol lebih ni. Tolong. Baik, inilah ringkasan dia. Sumbang mahram RM5,000, 3 tahun, 6 sebatan. Luar nikah zina RM5,000, 3 tahun, 6 sebatan. Khalwat RM3,000, 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Pondan RM1,000 setahun. Tidak sopan RM1,000 6 bulan. Baik, soalan dia. Ini contoh-contoh. Nak tunjuk gambar-gambar lah, gambar yang lensa penguatkuasaan . Ini kes yang memang kita bawa ke mahkamah lah, bawa kes. Okey, tidak sopan. Di tepi sungai mana ni? Tepi laut mana ni? Laut Cina Selatan ke? Okey, atas motor pun kena juga tengok tu. Bergedi. Gambar ni bostol lebih ni. Bergedi. Ni dalam kereta tengok. Kalau tengah malam khalwat, kalau siang tidak sopan. Kalau berpeluh, sentuh pegang tangan. Pegang nak main gear kan. Gear kereta tu. Faham? Biasa tengok gear tu. Nak tengok gear tu. Apa dia? Nak main gear tu, gear kan. Gear manual. Ni pun sama juga dalam bilik nak hantar buah konon. Nak hantar buah. Kesian tengok alasan macam-macam. Okey. Adik angkat, jumpa adik angkat dalam hotel. Lama-lama terangkat. Dah kahwin di sekolah konon, mengaku kahwin di Siam. Haram tak menikah pun. Tak sedap tipu ngak rasalah. Hang cakap apa pun kami tahu sangat dah. Tak sedap tipu tak ada. Okeylah, kami salah. Ikut je lah. Nak lawan-lawan di mahkamah nanti. Panggil lawyer, bayar RM5,000. Bayar lawyer RM5,000, salah RM3,000, dah RM8,000 dah. Kalau menang tak apa. Kalau menang pun kena bayar lawyer juga RM5,000. Sama juga. Lihat. Habis duit gitu ya. RM5,000 kalau RM10,000. Sekali kes dia charge, 2 kali kes dia charge. Kalau tangguh sampai setahun, berapa kali charge? Baik. Habislah. Ponteng kelas kerana ingin bersama kekasih. Ni bang. Nampak macam ni. Bukan Bukan Deh. Mana tak tahu pakai mask kita tak nampak. Bukanlah ini baiknya ni. Saja melawak lah. Ustaz ni aku terkajang lagi Marah Ustaz. Sorry lawak lah. Tapi ada iras tu. Ada iras sikit tu.
13 pelajar bersesak dalam sebuah bilik sewa tu tuan. 13 pelajar dalam satu bilik. Pesta maksiat pula dah. Dia jadi pesta maksiat. Ada di kalangan yang bukan Islam. Kita tangkap juga. Bawa pergi kepada sebagai evidence ataupun unsur-unsur yang melibatkan pelajar tu. Okey. Ingredient, panggil ingredient. Okey. 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 Perbuatan tidak sopan, berapa dendanya? Siapa? Cepat. Perbuatan tidak sopan, berapa dendanya? Saya angkat tangan untuk hadiah. Okey. Ya? RM1,000. Penjara? 6 bulan. Habis duit aku. Pandai sangat pergi janji nah. Oh, nak duit sangat. Nak buat sangat nak duit. Ambil. Baik, satu lagi. Musahakah. Musahakah ni lesbian. Okey, pun kesalahan hubungan lelaki dengan perempuan dengan perempuan. Dipanggil lesbian musahakah. Okey, kemudian khalwat. Berapa dendanya khalwat? Angkat tangan cepat. Okey. 3,000 penjara 2 tahun. Untuk tengok ni betul ya. Okey, baik. Nak duit Duit habis duit aku ni. Nah. Oh, boleh beli nasi rabu lagi. Ya Allah. Baik, apa itu musabaqah? Apa itu musabaqah? Ya? LGBT dia kata musabaqah. Musabaqah tu baca Quran weh. Musabaqah tu baca Quran. Nampak sangat nak duit dia ni. Okey. Okey, wallahualam. Tak dapat duit sebab musahakah ni. Itu musahakah LGBT tu. Bukan musabaqah. Ustaz perkenal aku, hairan ustaz ni. Okey, dia cuba, tak ada masalah. Kita berani mencuba. Okey, wallahualam. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga anda berjaya dunia akhirat. Bawa balik kejayaan untuk mak dan ayah. Okey. Okey. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih semua. Okey, habis.